dalam satu kisah di zaman kerajaan Abbasiyah, apabila Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim yang terkenal, Abdullah bin Al-Mubarak, yang diberi gelaran Amirul Mukminin fil hadis, raja dalam ilmu hadis, kerana dia seorang alim yang berjihad dengan tulisan, yang berjihad dengan lidah kerana pandai bercakap, berkhutbah, berucap, yang berjihad dengan pedang, pergi ke medan perang, sehingga dia dihormati oleh seluruh penduduk di zaman itu, sehingga dia pergi ke Madinah, di mana dia disambut oleh penduduk-penduduk Madinah, termasuk Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i, di mana orang yang sambut dia lebih ramai daripada orang yang sambut Harun al-Rashid, khalifah di masa itu. Lalu isteri Harun al-Rashid berkata, siapa yang ramai sangat tu, siapa yang mari, beritahu itulah dia Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu isteri Harun al-Rashid kata, inilah sebenarnya raja, bukan suami dia raja. Itu menunjukkan Allah bin Mubarak ni seorang alim yang sangat ada hormati di zaman itu, di mana dikisahkan di masa dia mula-mula mari ke Mekah daripada negeri Asia Tengah. Dia bukan orang Arab, dia orang Asia Tengah, mari di Mekah mengaji, menuntut ilmu di Mekah. Mula-mula dia mari di Mekah. Mekah di masa itu tidak ada lampu elektrik. Zaman tu lampu elektrik tak ada, yang adanya pelita saja. Dan dia tawaf di satu malam. Kebetulan siangnya orang semayang istisqa, semayang minta hujan, kerana berlaku kemarau di Mekah, kemarau panjang. Maka Amir Mekah mengeluh orang semayang istisqa, semayang minta hujan. Semayang minta hujan, tak turun hujan. Hujan tak turun. Tak turun hujan. Dan malam itu Abdullah bin Mubarak ni dia tawaf di waktu malam untuk bertahajud di Masjid Mekah. Sambil-sambil tahajud dia tawaf. Lalu dia melihat seorang hamba Allah yang tidak dikenali berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Tuhan turunkan hujan. Lepas dia doa saja, hujan turun saja. Hujan turun. Lalu Abdullah bin Mubarak ikut dia. Nak pergi dekat, tak ada, dia lari. Dia ikut. Nak tengok siapa dia orang ni yang berdoa ni, doa dia perkenankan Allah Ta'ala. Dia pun ikut, masuk dalam sebuah lorong, masuk dalam sebuah rumah. Dia pun tanda rumah tu. Nak mari esok, siapa dia tu rumah ni. Lalu esok dia pergi, rumah yang ditanda tu, dia panggil, tiba-tiba keluar seorang yang gemuk. Orang semalam orang kurus. Dia tengok orang yang berdoa tu orang yang kurus. Tiba-tiba tumbuh orang yang benar, gemuk. Dia tanya, siapa tuan rumah ni? Kata orang tu, saya lah tuan rumah ni. Lalu dia ceritalah, saya tengok semalam ada orang kurus masuk rumah ni. Dia kata, saya tokek jual hamba orang. Dia ni tokek, orang kaya jual hamba abdi. Zaman itu zaman menjual hamba abdi. Lalu dia kata, sila masuk. Sila masuk. Nak tengok hamba-hamba, takut nak beli, dia pun masuk. Masuk dia tengok ada seorang yang dia lihat lemah, kurus. Dia pun pilih hak tu beli. Dia nak beli ni. Lalu tuan kata, payah hak murah sekali, orang tak mau beli. Tak laku. Kerana kurus, nampak tak orok. Dia pun beli hamba ni. Lalu dia bawa. Lalu hamba yang beli tu minta izin nak pergi ke masjid sekejap. Masjid Mekah. Sampai di masjid nak minta izin semayang, kata dia. Nak minta izin semayang, dia hamba orang, dia semayang. Semayang waktu duha. Semayang, sujud. Tiba-tiba mati tengah sujud. Mati. Tak tahu siapa dia. Ini ialah kisah yang sangat menarik. Bagaimana seorang yang dhaif, yang lemah, yang kita tak kenal siapa dia, yang Tuhan perkenankan doa. Yang penting seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itulah doa orang-orang yang dhaif diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tengok orang yang hebat yang itu doa diperkenankan. Yang penting ialah mereka yang bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat biasanya manusia ini mengharapkan rahmat Allah bila dalam keadaan kesusahan. Dalam keadaan kesenangan biasanya tak ingat pada Allah Ta'ala. Betul lah firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sahaja di kalangan hamba-hamba aku orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala.